Okey, suara yang ni dengar tak? Jelas tak? Okey saya nampak macam daripada setting saya ni suara dengar lah kan? Ha. Okey, dengar sekarang? Tadi ada tukar sikit sebab saya pakai mic clip ni mungkin ada connection problem. Tak apa, kita pakai laptop ni mic, tak apalah. Macam mana kan, kadang-kadang biasalah waktu-waktu macam ni berlaku masalah sikit. Sekarang okey tak? Sekarang? Okey, terima kasih. Okey, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga MJI, warga Mara atau siapa sahaja yang sama-sama menonton pada petang ni. Diharapkan semua dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, dan semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang akan saya kongsikan. Okey, kepada rakan-rakan di MJI mungkin kenal saya lah. Saya Muhammad Asif bin Hamdi, merupakan pensyarah di MJI ni dalam jabatan embedded system lah, atau bahasa Melayu sistem terpendam. Jadi hari ni kita nak kongsikan macam mana nak set up smart home. Sebenarnya mungkin kat luar sana ramai yang lagi hebat lah, tapi diberi tanggungjawab pada saya untuk kongsikan, memandangkan saya memang adalah buat sikit-sikit lah kan. Kalau nak kata expert tu bukan lagi lah, tapi kalau nak bermula kepada orang-orang yang kat luar yang tak pernah cuba tu, mungkin ni dapat memberi sikit gambaran macam mana nak set up smart home. Okey, saya akan kongsikan slide saya. Kita tengoklah, mungkin dapat tengoklah. Okey, ni adalah slide yang saya nak kongsikan untuk DIY smart home. Ni saya lah. Okey, kita akan cerita nanti. Kenapa kita nak set up smart home ni? Pertama sekali sebab kita nak save energy lah. Ini yang memang biasanya kita nak jimatkan elektrik. Kenapa kita nak jimat elektrik? Sebab kita tahu elektrik yang kita guna ni makin hari makin banyak sebab kita gunakan macam-macam. Kat rumah ni kita tambah kita punya home appliances. Jadi penggunaan elektrik tu bertambah lah. Satu lagi sebab kita terlupa. Biasalah lumrah sebagai manusia kita selalu lupa kan. Saya pun selalu lupa. Bila dah baring nak tidur je baru perasan, Allah, lampu kipas kat luar kan, kat ruang tamu tak padam lagi, tak offkan lagi. Jadi kita nak jimatkan elektrik, ataupun kita dah keluar rumah kita terlupa kat rumah kita dah on ke belum, dah off ke belum. Tu paling bahaya tu. Sebab apa? Kita terlupa nak patah balik jauh. Contoh daripada MJI kita dah on the way nak balik ke Perlis, dah sampai Perak kan, takkan nak patah balik kan. Kita nak cuti seminggu. Jadi kat fikiran kita tertanya-tanya kan, lebih baik kita gunakan smart home. Okey, kedua untuk simplify life. Yang ni saya nampak benda yang paling mustahak sekali, terutama kepada golongan yang OKU lah. Sebenarnya kalau kita kata semua orang sihat ni memang tak ada masalah. Dia kata akan jadi malas kan, makin malas. Biasalah, benda ni memudahkan. Bila memudahkan, kita anggap sebagai memalaskan diri kita lah. Makin lama makin malas. Semua teknologi yang cipta memang untuk memudahkan kita dan menjadikan kita lagi malas. Tapi sambil-sambil tu kita kena tengok dari sudut positif. Sudut positif contohnya kita nak membantu golongan yang OKU. Contoh golongan OKU macam mana? Mungkin cacat kaki dia kan. Mungkin dia ada masalah penglihatan, nak bangun, nak meraba, mencari-cari susah kan. Ataupun yang uzur, yang sakit kan. Orang yang sakit tapi masih boleh berkomunikasi lah. Syarat dia boleh berkomunikasi. Kalau tak boleh berkomunikasi dengan mulut, at least jari boleh gerak lah kan. Pegang phone boleh kan. Jadi mudahlah untuk memudahkan kita. Yang ketiga untuk security. Security contohnya kita nak pantau keadaan rumah kita. Pantau, ada orang yang dulu kita pasang CCTV. Tapi CCTV yang sebelum ni, dia kalau rekod pun kita tak tahu. Bila kita balik, kita tengok barang dah hilang, baru kita check pada CCTV kita. Sedangkan sekarang kita dah ada IP CCTV yang kita boleh lihat secara live. Dan ada sensor pula, bila ada pergerakan dia dapat notification. Yang tu paling penting, kita dapat tengok secara live. Tapi hari ni saya tak cover lah untuk hari ni, sebab kita nak cerita yang jimat ni hari ni kan. Kita nak buat yang simple. Yang keempat, to handling household task. Kita nak kawal peralatan kat dalam rumah kita. Contohnya apa? Kalau yang perempuan sukalah kan,
kalau dapat kat rumah tu ada smart vacuum robot yang boleh bergerak sendiri, dia buat task dia. Yang tu adalah salah satu. Kita boleh set rutin dia. Yang tu. Dan yang kelima untuk entertainment. Entertainment ni apa? Contoh, kita nak tidur, kita nak pasang muzik. Kita bangun tidur, kita nak ada muzik. Ataupun kita nak tengok, okey, siapa yang melanggan Netflix, ada yang melanggan Spotify, ada yang melanggan YouTube. YouTube yang free pun ada, kan? Contohnya YouTube Music free. Kalau ada yang langgan YouTube yang berbayar pun mungkin boleh tengok, tak ada masalah. Itu adalah salah satu lah kita boleh gunakan dalam smart home kita. Ini adalah sebab-sebab lah kenapa kita nak set rumah kita sebagai smart home. Ini dah 2021 sepatutnya kita dah terdedah dengan penggunaan ni lah. Walaupun mungkin ramai lagi kat luar sana yang tak guna. Okey, jadi kita nak kawal smart home ni, ada yang fully automated. Dia bergerak sendiri, dia on sendiri, kan? Pintu terbuka sendiri, ada. Orang datang je automatic. Ataupun kita, handphone kita set location, kita baru sampai kat rumah lagi, belum buka pintu, lampu dah menyala semua. Sebab apa? Kita dah set kat handphone kita. So kita boleh set sebagai rutin. Rutin apa? Kita away ataupun kita coming home. Boleh. Dan kita nak kawal macam mana? Selain daripada tu, selain daripada kita boleh buat fully automated ataupun kita set rutin, kita boleh juga kawal guna voice. Yang tadi saya cakap. Kalau tak boleh bangun, malas nak bangun, kan? Ataupun malas nak tekan-tekan handphone, kan? Kita just gunakan voice command. Dan seterusnya kita gunakan smartphone. Mustahil lah zaman sekarang kan tak ada smartphone. Boleh kata, saya boleh jamin lah, kalau untuk usia kita, kecuali lah atuk nenek kita yang uzur pun mungkin ada juga smartphone, kan? Mungkin baby yang tak ada smartphone. Jadi untuk usia 4 tahun, 5 tahun ke atas ni, confirm ada smartphone. Tapi bila untuk kita cerita untuk dewasa ni, pastinya semua ada smartphone. Okey, selain daripada kita kawal, kita boleh juga monitor. Kita boleh tengok, macam saya cakap tadi kan, kita boleh buka phone kita dah sampai Perak tadi kan, nak balik Perlis. Kita buka handphone kita, dah off ke belum lampu tadi? Kita check. Yes, belum. Kan? Nanti saya kongsi lah. Contoh kat phone saya kan, kita boleh tengok lah. Tu pada siapa yang ada, nanti saya tunjukkan. Saya akan tukar view dia. Kalau sekarang ni mungkin tak nampak sangat lah. Kita ada. Jadi kalau kita boleh tengok, bila kita tengok keadaan kat rumah kita, apa yang kita pasang, apa yang kita tak pasang, kita boleh tahulah. Contoh kalau saya kat rumah sekarang ni, saya nampak dekat bedroom. Saya di dalam bedroom sekarang ni lampu menyala, ada 2 tu. Jadi kita tahulah kalau kita nak offkan, boleh off. Kita boleh offkan. Dalam keadaan sekarang on, kita boleh offkan. Sajalah kita offkan kejap. So sekarang dah gelap. Sebab saya dah offkan, hanya gunakan handphone. Ni kalau guna handphone, tapi saya nak onkan gunakan voice command. Hey Google, turn on bedroom light. So dia nyala. So kita nampak lampu belakang dah nyala, lampu yang kat atas pun nyala. Lampu kat atas ni lampu apa? Lampu Kalimantan. Kalau siapa yang biasa mengajar electrical, dia tahulah nama lampu Kalimantan, lampu fluorescent ni kan. Orang luar mungkin lampu panjang dia panggil kot, saya tak tahulah. Tapi tetaplah lampu yang konvensional, yang lama, yang biasa. Ataupun kita monitor gunakan smart hub. Smart hub ni macam mana? Ni ada kat depan saya ni, smart hub. Okey. Ini salah satu smart hub yang kita akan tengok nanti. Okey. So, apa yang kita nak kawal sebenarnya kat rumah kita? Sebab kita nak smart home, kita nak kawal lah. Kita nak kawal, yang pertama, kita nak kawal lampu. Ini biasa. Saya rasa semua kat sini pun kalau boleh nak kawal benda ni jugalah. Lampu yang first. Kedua, kipas. Kipas kat rumah kita. Kipas macam mana? Kipas ada macam-macam jenis. Kipas yang ada remote. Kipas yang gunakan fan regulator yang biasa, yang pusing-pusing tu kan. Tek, 1 sampai 3, 1 sampai 5. Yang ketiga, music. Kita nak ada music, bangun pagi ada music. Atau sebelum tidur ada music untuk menidurkan kita. Ataupun nak pasal ngaji ke kan, tak ada masalah, boleh. Dan yang keempat tu media. Media, macam saya kata tadi, kepada yang melanggan Netflix, kita boleh tengok terus. Kita boleh tengok terus. Kita boleh kawal, kita boleh tengok. Mungkin boleh appear kalau mana yang gunakan kat TV ada dia ada Chromecast, dia boleh pancangkan terus kat TV, on terus. Bagi arahan dia terus terpancar kan.
And then humidity ni ataupun sistem kalau kat Malaysia ni kita banyak guna aircon aja. Kita tak ada gunakan heater. Jadi aircon pun kita boleh kawal. Contoh, saya buat Hey Google, set aircon temperature 22 degree. Alright, setting aircon to 22 degrees. Okay, dengar. Dia dah set aircon 22 degree. Ataupun saya nak kata 2 minit lagi dia set dia mati. Contoh dia off. Kita boleh set juga. Kita boleh set masa kita. Kita boleh set 5 minit lagi. Kita boleh set pukul berapa. Kita boleh bagi tahu. Contoh kita kata pukul 8 nanti aircon on. Pukul 3 pagi aircon off. Kipas pula on. Ada orang macam tu kan. Dia tak boleh tidur sampai pagi aircon saja. Pukul 3 dia kata aircon mesti off sebab sejuk sangat. Kemudian kipas je hidup pukul 3. Kita boleh set. Okay. Yang senanglah. Yang ke-6, security. Security, macam saya cakap tadi, gunakan kita nak kawal kat rumah kita, mungkin ada yang gunakan door lock yang gunakan security punya. Kalau sebelum ni orang banyak pasang kat rumah dia safety door yang harga berbelas ribu ataupun dalam harga 6-7 ribu. Saya tahu ada yang 6 lock, 8 lock kan. Dia maksudnya kiri kanan, atas bawah, kiri 3, kanan 3, atas 1, bawah 1, atas 2, bawah 2. Ada kan? Itu adalah untuk ciri-ciri keselamatan. Jadi yang baru ada, dia tak ada kunci. Jadi tak ada kunci je dia guna fingerprint. Ada yang tak payah guna fingerprint, gunakan handphone. Tapi mungkin ada yang tanya macam mana pula kalau tiba-tiba tak ada elektrik. Yes, ada yang ada gunakan kunci juga untuk safety. Dia tambah kan. So macam-macam lah. Yang ni pun saya tak cover sebab kita nak yang jimatnya kan. Dan yang terakhir ketujuh adalah untuk mengawal home appliances. Jadi kita nak kawal home appliances ni, mungkin ada yang berminat nak buat coffee maker, bangun pagi dah siap buat air kopi. Boleh kita set. Ada tapi saya tak pakai lah yang tu sebab saya bukannya coffee lover. Walaupun saya minat juga minum kopi, tapi bukan pagi saya minum kopi, bukan. Saya bukan spesies macam tu lah. Okay. So nak set up ni, tadi kita dah cerita panjang. Saya harap yang tadi dah faham lah kot. Walaupun agak laju lah penyampaian saya. So sekarang ni kita nak teruskan dengan macam mana nak set up your basic smart home. Ada 5 step. Okay, 5 step yang saya senaraikan lah. Ni untuk saya punya pengalaman lah. Okay. Pertama sekali yang wajib perlu kita tengok adalah sambungan internet kat rumah kita. Ada tak? Kalau tak ada, minta maaf lah. Tak dapat dia nak bantu. Tak dapat nak tolong. Jadi kalau tak ada internet, mungkin kita boleh buat perancangan untuk membeli atau melanggan plan atau package internet di rumah kita. Kalau internet tu 100 Mbps hingga 1 gigabit per second, laju tu. Ada sekarang sampai 1 Gbps. Jadi tu memang 5 bintang lah saya bagi. Memang betul. Sebab apa? Smart home bukan hanya untuk kita turn on, turn off lampu, kipas, tapi kita untuk streaming juga media, kita nak pasang semua tadi kan. Dan juga kita video, okey. Jadi perlukan internet yang laju lah. Tapi kalau tak laju bergantung pada keperluan kita. Yang kedua, untuk fiber optik 30 hingga 99, nampak saya bagi 5 bintang. Dan kalau kat rumah kita pakai home wireless macam ni, contohnya saya pakai yang Unify Air home wireless, kita masih boleh guna lagi. Okey. Sebab dia lebih daripada 10 Mbps. Yang ni lingkungan dia kata dia punya rate dalam 20 Mbps. Tapi ada masa dia naik tinggi, ada masa dia drop jugalah. Ada drop. Tapi masih okey. So far saya pakai okey. Cuma kadang-kadang dia ada drop sikit lah. Okey. Kalau yang pakai streaming contohnya 4 Mbps atau 8 Mbps, mungkin masih okey. Saya bagi 2 bintang, 2 star. Sebab apa 2 star? Bukannya 3 or 4 star. Sebab kita mungkin mudah dari segi untuk akses on off ataupun yang lain-lain lah tadi. Tapi untuk streaming 4 Mbps tak sesuai lah kan. Sebab kita nak pasang lagu, kita nak pasang video kan. Jadi tak berapa smart sangat lah. Tapi kalau yang bawah daripada 3 Mbps, main 1 bintang ataupun hampir tak boleh pakai lah. Sebab apa? Sebab bila dah bawah 3 Mbps, connection tadi ada masalah. Kalau guna phone hotspot, walaupun handphone dia gunakan 100 Mbps,
Tak boleh tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab phone kita bergantung pada kita lah, kadang-kadang bateri habis ataupun kita keluar rumah, jadi tak boleh kawal yang kat rumah. Sebab kita nak kawal yang kat rumah tadi, perlunya kat rumah tadi ada home internet connection. Itu step pertama. So kita pergi ke step yang kedua. So bila kita nak set up, you need to check your home condition. Okay, apa yang ada kat rumah kita? Kita tak nak invest banyak-banyak. Kita tak nak keluarkan. Kita nak yang basic, kita boleh set up tanpa keluarkan belanja yang besar. So check your home condition. Apa yang dah ada, senaraikan dulu. Kita ada lampu fluorescent atau kita ada lampu LED. Mungkin rumah taman sekarang ni majoriti dah pakai lampu LED. Tapi macam mana pula yang duduk quarters? Yang duduk rumah flat yang memang dah ada. Dah 10 tahun, 20 tahun duduk rumah tu. Masa tu teknologi lampu LED belum lagi kan. Masih mahal. Sekarang mungkin murah lah kan. So kalau yang mana pakai lampu ni, ada caranya. Okay, so senaraikan dulu. Kedua, fan, kipas kat rumah kita. Kita pakai macam mana? Fan yang gunakan regulator yang pusing tu, ataupun guna remote. Ataupun dia digunakan Zigbee. Ataupun guna Wi-Fi. Dia dah macam-macam jenis. Ni contoh. So kita senaraikan dulu. Yang ketiga, air conditioner. Aircon lah, Melayu orang kata aircon kan. Tengok aircon kat rumah kita. Macam saya aircon, guna remote. Jadi kalau guna remote, ni video-video macam-macam je gangguan pula, tak menarik lah. Pasang video yang MJI lah background, cantik sikit kan. Okey, yang ketiga tadi air conditioner yang Wi-Fi atau guna IR remote boleh. Tapi aircon tak ada masalah, majoriti aircon gunakan remote. Tak adalah aircon gunakan manual kan, button ni kan. Dalam kelas kita pun guna remote. Kalau dekat MJII, majoriti kelas semua ada aircon. Jadi kalau kita nak set up pun boleh, tak ada masalah. Okey, dan yang keempat kita tengok apakah home appliances yang dah ada kat rumah kita. Kalau nak beli baru tu tak payahlah, ni kita cerita yang low cost. Kalau yang dah ada, macam mana kita nak set up. Okey, tu number 2. Number 3. Okey, check your pocket, your budget. Okey, kalau budget, saya tak tipu, budget 100 boleh tak? Boleh. Budget 1000, cantik. Budget 2000, 3000, 4000. Sebab kalau tanya di luar, anda mungkin akan dapat quotation harga lingkungan 1500. Biasanya average, untuk minimum dia akan bagi. Tapi sebenarnya kalau kita nak buat DIY, tanpa perlu beli hub, beli peralatan-peralatan lainnya tadi, saya kata dengan handphone saja dan mungkin ada 1-2 item yang kita perlu beli untuk jadikan smart home. Simple dululah, mungkin kita try dulu. Okay, so budget kalau 1000 cantik. Saya kata kalau 1000 memang cantik lah. Yang saya set up sekarang ni lingkungan 1000 je lah. Okay, yang keempat barulah kita pilih. Choose your smart home system. Sebenarnya kat luar ada banyak. Okay. Dan yang famous sekarang ni, yang famous digunakan adalah Google Assistant dan juga Amazon. Amazon ni dia kalau ikutkan ada yang lagi canggih lah, Amazon Alexa. Dan untuk pengguna iPhone, Apple, jangan kecewa. Anda boleh download saja apps ni. Okay, Apple ada Apple Siri kan? Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, perempuan, kawan-kawan semua, kalau nak gunakan yang Apple, mungkin harga dia biasalah kan, orang Apple ni orang have-have. Kita cerita untuk rakyat marhain, orang macam kita ni, yang semua orang mampu dan boleh, so kita pilih ada 2 pilihan. Dulu mungkin Google antara yang mahal juga jika dibandingkan dengan Amazon, tapi sekarang Google punya, okey, tak ada masalah. Dan kelebihan Google, kalau tak pandai cakap bahasa Inggeris, no problem. If you still can speak or communicate in Indonesian. Melayu tak ada lagi. Bahasa Indonesia ada. Contohnya, saya dah disablekan lah. Sebelum ni mengganggu sikit kan. Sebab saya cakap, saya tak pasti saya dah disable ke belum. Nanti kita check balik. Hey Google, nyalakan lampu. Oh, saya on kan. Okay. Tapi dia off kenapa? Sebab dia pening sikit. Saya tak set. Sepatutnya kita kena set lah. Bila kata nyalakan lampu, dia ingat yellow lamp. Sebab saya set yang belakang ni yellow lamp. Okay Google, turn on yellow lamp.
So dia pening sikit lah. Sebab kena set kita boleh set. Dalam handphone kita, dekat Google Assistant, kita boleh set untuk voice command, kita nak pilih bahasa apa. Kalau kita pilih bahasa Indonesian, kita boleh tambah tau. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun ada dua, ada banyak. Yang kita biasa guna adalah UK ataupun US. Tapi kalau kita nak gunakan Indonesian, kita pilih Indonesian. Okay. Jadi lebih mudah lah, kita boleh kata nyalakan lampu, matikan lampu, kan, matikan kipas, dia akan faham. Tak ada masalah. Okay. Seterusnya, yang terakhir, step kelima, your basic setup. Yang ni kena ada lah kalau nak kata bajet yang 1,000 saya kata tadi. Kita nak kawal boleh kata hampir keseluruhan yang ada kat rumah kita. So kita kena set up ni lah yang apa yang saya senaraikan ni. First kita kena ada smart hub atau smart speaker atau kedua-duanya bergantung pada kita. Yang kedua switch. According to Wikipedia. Sekejap. Saya tertekan Google kan. Saya tertekan. Jadi dia terus ni. Sebab saya set button ni, tekan dia. Terus Google Assistant. Kan kalau tengok ada Google Assistant kat sini. Kat kita punya Google. Bila kita kat luar Google tu ada button speaker tu. Kan sebelah speaker. Kita boleh bagi arahan pada dia. Tak payah tekan kat sana. Contoh saya tekan sini. Turn off fan. Sekejap. Turn off fan. Dia tak sensitif sangat lah yang ni. Jadi biasa kita guna yang tu lah. Kalau saya cakap biasa kat bilik ni, turn off bedroom fan. Turn off bedroom fan. So dah matikan. Turning off the bedroom switch fan. So kita boleh guna handphone. Kalau nak jimat, tak nak beli smart hub, smart speaker, kita boleh gunakan handphone saja. Tapi switch wajib beli. That's why saya kata tadi, kalau bajet kita RM100, kita beli switch saja. Switch macam mana? Ada jenis dia. Bergantung pada keadaan rumah kita yang saya kata tadi. Nombor 2, kita kena tengok check our home condition. Apakah yang kita telah gunakan? Lampu Kalimantan ke? Lampu LED? Ataupun smart light, smart bulb? Kan lampu yang boleh kawal. Yang tu harga dalam RM70, RM50 pun ada. Kan? Okay. Smart socket. Smart socket macam mana? Ni smart socket. Ada kat tangan saya. Smart socket ni yang satu. Saya ada yang 4 gang. Saya ada yang single gang. Single gang satu lah. Yang ni baru. Saya dah beli lama dah tapi tak pasang. Sebab saya dah pakai yang tu. Okay. Ni pun smart socket. Kita nak set up, ada dia punya panduan dia. Simple. Faham. Boleh buat. Senang. So untuk lecturer-lecturer MJI ataupun saya rasa siapa sajalah kot boleh baca, boleh set handphone tu, mesti boleh buat punya. Senang aja. Senang saja, tak susah. Okay. Ini adalah smart socket lah. Kalau kat rumah orang panggil plug kan. Sebenarnya bahasa yang betul bukan plug. Dia adalah single socket outlet kan, ataupun socket kan. Socket plug lah, orang katakan 3-pin plug socket kan. Atau orang Melayu panggil plug. Okay. Dan yang keempat untuk remote. Okey, saya yakin kat rumah anda semua mesti banyak remote control. Ni sikit je. Ada remote control aircon, ada remote control TV, ada remote control smart speaker, speaker, soundbar. Apa lagi? Macam-macam lagi lah. Astro. Apa lagi kat rumah kita pakai? Android box. Macam saya ada projector. Kan? So, banyaklah. Saya kat bilik saya ada projector semua kalau nak tengok. Boleh tengok movie malam-malam kan. Kita turn on kan projector. Kita ada Android box. Kita on. Kat sini untuk game station lah. Kadang-kadang untuk mengajar kat sini lah tempat saya. Okay. Okay. So, kita tak nak remote ni, nanti kita tukar remote lain. Kita tak nak banyak remote. Okay, smart speaker. Ni contoh. Okay, tadi dah 5 benda yang kita kena ada, yang kena faham step je tadi. So, kita pergi kepada smart speaker. So, smart speaker. Minta maaf, saya rasa mungkin tadi tak nampak video kan. Okay. Saya pun tak pasti semua okey ke tak ni. Lagi tadi kan kita duk pasang-pasang, tak tahulah. So far tak ada apa-apa yang komen. Saya tak nampak. Ada nampak slide tak ni? Nampak saya je ke ni?
So, saya tanya dalam grup je lah. Ada yang nampak slide, nampak tak? Saya harap nampak lah. Alamak, tak nampak slide kan? Okay. Sorry lah. Saya tak perasan pula tak nampak slide. Okay. Kita sharing balik. Kita share. Okay. Okay, sekarang nampak tak slide? Sebab yang ni kita tak gunakan yang macam selalu, macam biasa kita gunakan. Yang ni buat live event. Jadi saya pun tak pasti lah slide tu nampak ke tak kan. Kita tak nak test lagi gunakan yang ni. Biasa saya presenter tapi hari ni saya sebagai producer. Susah sikit lah, tak nampak. Okay, ramai kata dari tadi nampak saya je. Allah, sorry lah. Sian dengan kawan. Kejap. Macam mana kita nak share? Okay, oh boleh konten kita. Sorry. Saya tukar konten tadi. Okay, boleh. Okay, dalam proses sekejap lagi saya akan tunjukkan. Minta maaf kepada kawan-kawan, saya akan tunjuk sekali lalu je untuk yang slide saya tadi. So selepas ni saya akan tunjuk masa kita buat demonstration, barulah saya tunjuk balik kamera saya lah. Masa buat demonstration. Sekarang ni kita tengok pada slide lah. Cuma lambat sikit lah. Minta maaf, lambat sikit. Okay, slide bergerak yang tadi ni. Ni saya cakap tadi, mula-mula cek internet. Sekarang ni slide nampak pergerakan slide ni. Okay. Sekarang okey tak? Sekarang untuk saya tanya dalam grup kawan-kawan ni semua okey? Boleh nampak tak dah sekarang? Tak nampak juga. Alamak. Apa masalah ni? Okey, sekarang dah nampak. Sekarang nampak tak yang step pertama? So saya harap nampak lah. Sekarang ni yang step pertama tadi kita kata check your home internet. Saya kata tadi untuk bergantung pada internet dekat rumah kita berdasarkan jadual ni. Nanti saya akan share jadual ni. Slide ni saya akan share juga. Okay. So tengoklah kat rumah kita pakai internet macam mana. Seterusnya minta terima kasih kepada semua sekali minta maaf lah kepada Puan Selinda, kepada Puan Haida, Dr. Masri, Puan Azlin dan yang lain. Terima kasih bagi respon. Minta maaf sebab saya pun first time gunakan yang sebagai producer, biasa sebagai presenter Jadi kita tak berapa mahir sangat untuk producer. Okey. Okey, check balik macam saya kata tadi. Untuk step kedua kita check our home. Apa yang kita ada, lampu jenis macam mana, kipas jenis macam mana, aircon kita macam mana. So kita akan senaraikan lah. Okey. Cantik. Boleh. Attendant ada link ke? Nanti kita check balik Tak nampak saya? Tak apa, memang tak nampak saya sebab saya dah share slide. Okay, saya share slide. Kalau nak share yang tadi tu, kita kena setting yang lain lah. Tapi untuk sekarang ni kita share yang tu je lah. Nak tengok muka saya juga Boleh. Kita onkan sekali dua-dua lah. Kita onkan dua-dua. Ni, sedang. Okey, dua-dua ada. Maaf lah kawan-kawan Kita baru lagi newbie. Okey. Kita check rumah kita, condition kita. Terima kasih Dr. Masri. Okey, Encik Saban, terima kasih. Okey, kita check our home condition, lampu tadi semua. Kalau semua dah okey, kita buat senarai lah. Kalau boleh kita buat senarai. Supaya apa? Supaya kita senang nak set up nanti. Kalau siapa-siapa yang nak minta saya bagi consultation, tak ada masalah. Sama-sama kita bantu kawan-kawan Sebab kita kalau boleh ala baru ni di tahun yang 2021 ni, kita semua sekali ada smart home untuk mudahkan kita. Tadi saya kata bajet, kalau bajet kita bawah 1000 boleh, bajet kita 100 pun boleh, bergantung pada bajet kita lah. Kalau bajet kita banyak lagi bagus lah. Cuma jangan sampai ditipu lah. Kalau kita tanya kat luar, kadang-kadang ada syarikat yang ambil kesempatan. Sebab saya pernah tanya kawan kita daripada sebelah, kalau mungkin menonton hari ni, kawan kita daripada sebelah, Encik Saipul kan, Saipul sebelum ni dia tak dapat nak
dia nak setting, bila dia minta quotation daripada company luar, charge dia sampai 3,000 tapi benda yang dapat simple sangatlah. Okey. Okey, dah nampak dua-dua, alhamdulillah. Cuma mungkin lambat sikit lah, lag sikit kan. Keadaan biasalah internet kan. Okey. InsyaAllah FOC kan. Terima kasih. Kalau kawan dekat MJI, saya bagi FOC je lah untuk consultation. Kat luar kita charge lah. Bermula daripada 250. Kalau kat luar ada yang minta saya tu, kita charge lah. Ada yang minta saya quotation, ada dua individu luar, bukan MJI. Saya tak tahu lah, mungkin video saya yang tersebar di Facebook baru-baru ni, ada yang dapat sampai ke tangan diorang. Jadi diorang call saya, WhatsApp pun ada, minta quotation, dan adalah saudara-saudara pun yang tanya. So far yang saudara saya ambil je lah kan. Yang kawan-kawan pun insyaAllah tak ada masalah. Kawan-kawan kita bagi free pun tak ada masalah. Okey, ni tadi saya kata smart home system yang ada dan kita mampu. Saya kata tadi pengguna iPhone boleh install apps Google Assistant ataupun Amazon Alexa. Kalau nak gunakan yang iPhone punya, Apple, iaitu Siri, ataupun nak gunakan Apple Hub punya, mungkin harga dia faham lah lebih tinggi. Yang tu kalau yang have tak ada masalah. Saya kata tadi. Ni saya kata tadi untuk basic setup untuk rumah kita. Yang basic dulu kita kena ada 4 benda ni lah. Ini untuk basic. Kalau kita nak upgrade lagi boleh. Memang akan ada yang lebih advance lagi. Tapi budget masih mampu, insya-Allah. Mampu milik yang kata. Bukan harga-harga golongan kayangan bangsawan punya, kita bukan. Kita golongan biasa je, marhain ni. Still boleh, insya-Allah. Terutama kepada orang yang baru nak set up rumah dia, rumah baru, kita dah boleh senaraikan dulu. Mungkin ada kawan-kawan kita yang tengah merancang nak masuk rumah baru, insya-Allah bolehlah kita buat rumah kita terus rumah smart home. Okey, ni tadi smart speaker. Kenapa dipanggil smart speaker? Speaker ni bukan speaker biasa yang kita tengok macam Bluetooth speaker. Harga dia tak mahal. Okey, saya bagi tahu terus terang. Yang kiri sekali tu harga anggaran dalam 200. Anggaran 200. Yang tengah tu Amazon Echo Dot. Itu pun harga dalam lingkungan 200. Boleh dapat juga dalam 200 lebih sikit, 219, 220. Boleh carilah dekat Shopee ke. Dah nampak step 1 je. Ya ke? Saya tengok kawan tu dah step lain ni. Saya dah masuk ke smart speaker ni. Mungkin lambat sikit pun internet tu. Dan Google Nest Mini yang kanan sekali, bukannya kita perlu beli tiga-tiga, kita boleh pilih mana yang kita suka dan mana yang kita mampu. Okey, ketiga-tiganya ada kelebihan dan kekurangan lah. Kalau yang kiri sekali tu daripada Xiaomi, tengah daripada Amazon ataupun Alexa tadi, yang kanan sekali daripada Google. Okey, yang kanan sekali tu kita boleh dapat harga sekarang dalam lingkungan 130, 140. So saya kata tadi mampu milik, insya-Allah. Harga 140 je. Tapi bukan sebarangan speaker dia agak kuat. Macam tadi dengar saya punya, kuat juga kan. Yang ni pun agak kuat. InsyaAllah setakat nak pasang lagu atau nak bagi voice command, boleh. Contoh kalau kita kata good night, hey Google good night, dia akan set alarm. Handphone saya pun dah trigger kan. Dia akan trigger lah. Okay. Smart Hub. Smart Hub ni saya listkan 2 saja. Untuk bajet bawah 1,000 saya listkan 2 saja. Kita banyak lagi. Kalau untuk Google pun ada Google Nest Hub Max yang bersaiz 10 inci. Yang tu harga dia sahaja dah 1,000 lebih. Tapi untuk yang sebelah kiri sekarang ni adalah Google Nest Hub bersaiz 7 inci. Macam depan saya sekarang ni. Yang ni. Kalau nampak lah. Gambar kecil sikit lah kan. Sebab saya tunjuk slide. Yang ni nanti kita tengok pada kamera lain. Saya share kejap lagi. Yang ni saiz dia 7 inci. Harga dia lingkungan 300 lebih lah. Kalau dapat harga 400 pun mungkin lah. Bergantung pada supplier. Kalau cari-cari boleh dapat harga 300. Sebat je lah. InsyaAllah. Yang kanan adalah Echo Show. Echo Show daripada Amazon. Amazonnya. Keluaran Amazon. Yang ni harga dia lebih kurang sama macam Google Nest Hub. Oh, jual tak Saya tak jual, tapi kalau supplier saya ada kenal lah. Yang itu boleh cek sini, tapi untuk setup mungkin kita boleh bantulah. Okay. So Google Nest Hub ataupun Amazon Alexa bergantung pada minat masing-masing. Okay. Yang kanan tu saiz dia 5 inci, yang kiri saiz dia
7 inci. Mesti nak yang besar kan? Yang besar sebelah kiri, yang kecil sikit sebelah kanan. Tapi dua-dua ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Tapi saya vote for the left lah, yang sebelah kiri. Gunakan Google. Sebab apa? Kita boleh pasang YouTube Music for free. Kita boleh juga pasang kita boleh juga pasang Netflix. Sebab kat Malaysia ramai saya rasa melanggan juga Netflix. Macam saya langgan Netflix. Jadi kita boleh tengok gunakan direct daripada skrin ni. Mana tu kan. Ataupun nak memasak. Saya tahu ramai dalam ni akak-akak, adik-adik, makcik-makcik pun ada. Kalau nak memasak, nak tahu step by step, boleh bagi arahan aja. Nanti kita buat demo. Kan, bagi arahan saja, cakap contohnya, hey Google. Dia terganggu sikit sebab saya on kan. Kita boleh cakap, panggil Google tadi. And then kita kata nak masak apa. Show me how to cook chicken curry. Dia akan tunjuk terus. Dia akan bagi step, kita tunggu step pertama. So dia kata preparation, kita prepare lah. Bila kita dah prepare, kita kata next, dia akan pergi next step. Kat dapur kita letak. Wah, memang best kan. Lepas tu dah jadi chef lah semua. Tak kata akak-akak, makcik-makcik, abang-abang, adik-adik kan. Pakcik-pakcik pun boleh buat insyaAllah. Sebab apa? Dia punya menu banyak lah. Banyak. Saya try, ada tengok banyak menu lah. InsyaAllah. So far cari memang ada. Nasi Arab pun ada. Boleh try. Okay. Yang ni pada saya adalah penting untuk smart switch. Okay, smart switch kalau tengok situ dia gunakan belakang ni video. Okay, smart switch ada banyak bergantung pada penggunaan kat rumah kita. Ada yang single gang, ada yang 2 gang, ada yang 3 gang, ada yang 4 gang pun ada. Gang tu maksud apa? Ada satu switch lah, satu switch saja, satu button kan. Ada yang 2 switch, ada yang 3 kan. Bergantung lah, 4 pun ada, bergantung pada penggunaan kita. Macam saya kat dalam bilik ada lampu dengan kipas. Okay, lampu tu dia share. Jadi kita pakai yang 2 gang saja. Okay. Dan yang ni ada 2 jenis. Satu yang pakai neutral wire, satu lagi no neutral wire. Kalau nak tahu, kebanyakannya rumah kita ni semua dalam switch hanya ada satu wire sahaja, iaitu wire live. Okey, one incoming, one outgoing. Satu wire masuk, satu wire keluar. Switch tadi, dia tak ada polariti lah. Jadi, kalau kita nak pakai lampu Kalimantan, kita tak boleh pakai switch ni. Tak sesuai Okey, yang ni kalau kita tengok contoh yang kanan saya bagi tu, kanan tu adalah jenama e-wheeling. E-wheeling harga lingkungan dalam RM50 ke RM70 lah. Bergantung pada supplier, RM50 ke RM70. Okay. Ada yang harga RM40 pun ada. Tu kena beli daripada China pun ada lah kan. Okay. Yang ni simple lah. Saya akan tunjuk cara setup dia. Okay. Ini kalau yang gunakan tadi no live no neutral wire. Dia cuma masuk live je. Ni nampak incoming live ni. Incoming kan. Saya zoom sikit. Nampak ni. Incoming line untuk yang live saja. Kemudian tak ada neutral. Neutral ni tak masuk kan. Jadi kita kena pasang satu kapasitor. Kapasitor untuk switch yang pertama ni antara lampu. Lampu kan ada dua pin masukkan lampu tadi. Kan? Satu untuk live, satu untuk neutral. Kita pasang di antara dia, settle. Kapasitor ni pun tak ada polariti. Pada switch yang pertama saja switch yang kedua, ketiga, keempat tak payah. Kalau kita pakai contohlah, tuan-tuan, puan-puan kat rumah tu saja nak beli yang 4 switch kan. Tapi kat bilik pakai 2. Tak ada masalah. Kita pakai 2 saja. Yang 2 lagi kosongkan pun tak ada masalah. Okey. Cara dia lah. Okey. Untuk LED boleh. Rumah yang pakai LED paling senang. Tak payah nak pasang neutral wire. Untuk kipas boleh. Kipas biasa boleh. Kipas yang guna remote control pun boleh. Tapi setengah company, setengah pengeluar produk-produk switch ni, dia akan agak note bawah tu lah. Dia tak recommend untuk penggunaan selain daripada lampu LED. Okey, untuk yang tanpa neutral wire yang ni. Tapi saya tetap tanda right semua sebab masih boleh. So far tak ada masalah lagi. Saya tak pakai yang ni. Saya pakai yang satu lagi. Dia sebenarnya yang sama.
Produk yang sama, cuma penyambungan saya akan tambah satu. So ni dekat kuarter saya tarik juga satu wire. Tak ada masalah sebab saya pengajar electrical wiring kan, electrical workshop. Jadi memang biasalah kerja-kerja pulling kan. Kabel ni tak ada masalah, senang. Tapi untuk yang tak tahu, jangan pandai-pandai. Kena ada orang yang tahu untuk buat benda ni. So kita tarik saja satu wire neutral daripada switch ni tadi, kita tarik ke mana? Biasanya saya pasang kepada kipas lah. Switch 1 saya akan pasang untuk kipas. L1 tadi saya pasang kepada kipas. Jadi untuk kipas lampu naik tak ada masalah. So kita pasang satu je neutral ataupun pasang kat mana-mana neutral. Yang penting dah ada satu neutral masuk ke sini. Jadi tak ada masalah. Jadi sesuai untuk lampu apa? Lampu fluorescent atau lampu Kalimantan. So kita boleh pakai lampu Kalimantan, kita boleh pakai lampu LED, kita nak pakai bulb yang apa nama filament yang lama tu kan, yang kuning tu kan pun boleh. Nak untuk normal ceiling fan boleh. So tadi kalau kita macam beza satu kan, tapi yang ni memang lagi stable lah, most stable. Tak ada masalah, tak ada intermittent. Kalau tak ada internet, mungkin ada yang masalah kan, tiba-tiba internet tak ada, tak boleh buka lampu ke? Jangan bimbang. Kita boleh tekan guna jari saja, touch saja. Dia tak perlukan internet pun. Cuma nak smart, kita pakai handphone lah. In case tiba-tiba tak ada internet. Okay. Mungkin ada yang tanya sebelum ni, perlu ke handphone ni pun apa pakai network yang sama, pakai wifi kat rumah? Tak. Sebab tu saya kata kat mana-mana kita berada pun kita boleh pakai. Okay. So seterusnya, kita pergi yang seterusnya, smart socket outlet. Tadi saya tunjuk smart socket outlet ni tadi kan, yang ni smart socket outlet ada yang satu. Contohlah, kalau kat bilik kita nak pakai satu je lampu floor stand kan, lampu yang ada kaki tinggi sebelah katil untuk meja study ke, ataupun nak letak kat dapur untuk kita punya coffee maker, ataupun apa lagi, apa-apalah yang nak guna satu, kita beli yang satu. Satu ni berapa ringgit? Harga dia lingkungan 20 ke 30 ringgit saja. Yang kanan kita pakai 4 gang, lepas tu dah ada USB, 3 gang, dah ada 3 gang, 4 gang kan. 4 gang tu maksudnya ada 4 slot. 4 gang, kalau 3 gang ada 3 slot lah. Kemudian dia ada USB. USB ni bergantung, ada yang 2.1, ada yang 3.0, ada yang 3.4. Kita akan tengok specification lah. Harga dia pula, yang 4 gang harga dia dalam lingkungan RM100, 120, dan ada yang paling murah pun saya rasa dalam 80 lebih lah. Atau paling murah saya pernah jumpa. Jadi mana yang lebih sesuai? Bergantung pada anda, penggunaan anda. Kalau nak pakai yang satu, pakai satu je lah. Kita pasang tambah satu lagi kan dekat belakang. Tapi jangan pakai macam-macam pula, ni pasang extension pula dia jadi overload. Dia ada maksimum ada maksimum kita boleh pakainya. Okey, kat belakang ni baru tulis. Okey. Seterusnya, smart remote control. Ni kita cerita kat rumah saya cakap tadi kan, kat rumah kita banyak remote control, remote TV, remote set top box ni, maksudnya contohnya Astro, apa lagi kan, Unify kan, Hip TV, music system, kita ada speaker, kita ada Blu-ray player, kita ada DVD player, kita ada projector, kita ada Android box, kita ada aircon kan. Macam saya kat bilik ni, saya ada banyak lah remote. Saya ada 5, 6, sebenarnya saya ada 6 remote masuk aircon, 6 remote. Jadi 6 ni tak guna, dah letak sini, nampak dah berhabuk sebab tak guna kan. Sebab apa kita tak guna? Kita gunakan yang kecil saja. Apa dia? Kita buang semua ni, kita pakai Broadlink Wi-Fi Universal Remote. Mahal tak sebab nak buang semua? Tak mahal. Berapa harganya? Lingkungan RM60. Berapa? RM60 saja. So, kalau kita ada RM60, tak boleh beli. Okay? Jadi tak ada masalah. RM60 kita remove semua ni. So, kalau kat rumah kita, kat dalam bilik satu, dekat ruang tamu satu. So kita modal hanya lingkungan 100 ke 120. Bergantung kan. Kalau kita boleh cari harga dalam 50 pun ada. Ni ada model dia lah. Ni saya bagi RM4C lah. Daripada company Broadlink. Sekarang dia ada keluarkan satu lagi anak syarikat dia tukar nama Bestcon. Okay. Yang ni pun boleh. Nanti kalau nak perlukan consultation boleh lah. Okay. Kesesuaian dia untuk interface macam mana kita nak pakai. Dia boleh pakai untuk Amazon Alexa. Dia boleh pakai untuk Google Assistant. Google Play pun boleh. Jadi boleh download je lah. Tapi dia ada apps dia. Kita download apps nama dia Broadlink. Kemudian kita boleh tambah lah semua kan dalam tu. Okey, minta maaf masa dah dekat pukul 4. Sikit lagi dah nak habis lah.
Tambahan untuk rumah taman sesuai lah, rumah taman atau rumah teres. Kat MJI ni pun sesuai. Contoh kalau orang tekan pintu rumah kita atau tekan loceng lah, kata pintu tekan loceng, ada kamera terus turn on, kita nampak siapa yang datang. Kita boleh tengok terus daripada kita punya smart hub. Okey, kita boleh linkkan terus. So kita nampak siapa yang dekat luar. Bila tekan loceng kita boleh nampak. So kita nampak kenal ke tak kenal. Kalau tak kenal kita buat senyap lah. Kalau kita tak nak bagi pun orang tu, kita boleh buat senyap lah. Tapi kalau kita nak benarkan, dia boleh masuk. Itu kalau kita tambah satu lagi lah yang saya kata security door knob tadi kan, door lock tadi, mungkin dia boleh masuk terus lah. Ataupun kita boleh pergilah depan sebab kita nampak muka terus kan, direct. Bila tekan loceng terus appear. Bayangkan kalau makcik-makcik, akak-akak kat dapur tengah masak kan, nak pergi depan, siapa tekan loceng tu sebelum dengar loceng. So sekarang ni contohlah orang hantar gas kan, tekan loceng, ting tong, kita dengar. So kita tengok kat dalam video, dalam kita punya screen tadi, screen smart hub kita, orang hantar gas. Okey, senang. So kita boleh cakap terus, bang masuk ikut belakang bang, pintu belakang. Tu kalau rumah taman lah, masuk pintu belakang nak datang gas, takkan pintu depan pula kan, nak golek-golek. Jangan kita punya flooring, vinyl flooring kita kan. Jelah melawak sikit. Okey. Okey, sekarang tadi barang-barang saya dah ceritakan semua, itu adalah antara. Banyak lagi barang-barang lain saya tak share sebab kita nak cerita semua 1 jam tak habis. Saya dimaklumkan masih kita ada 1 jam. Sekarang kita lebih kurang ada yang 5 ke 10 minit lah. 10 minit kita ada 10 minit. Jadi saya cuba ringkaskan. Tadi pun ada yang gangguan-gangguan sikit kan. Minta maaf. Okey. So ni contoh example dekat ruang tamu kita ada 3 gang switch, 2 lampu, 1 kipas. Kita pakai 3 gang. Tengoklah kat rumah kita macam mana. Okey, kalau kita nak kipas yang kawal terus pun ada. Kita boleh asingkan sebelah-sebelah. Okey, yang ni saya contoh saja. Kita ada 3 gang switch, ada 2 lampu, 1 kipas. Kemudian kita ada TV, kita ada Astro, kita ada Android box, kita ada home theater. So kita perlu ada berapa barang? Kita ada 3 barang dah cukup. Satu ni speaker ni kita untuk bagi arahan, command. Handphone kita tak payah pegang, tapi kalau nak buang benda ni kita kena pakai handphone lah. So berapa anggaran semua sekali ni? Anggaran lebih kurang 200.5 untuk ruang tamu. Settle ruang tamu 200.5 kalau nak pakai. Okey, seterusnya kat dapur saya kata tadi. Kat ruang tamu takkan nak screen kan, sebab kat ruang tamu kita dah ada TV. So kat dapur, akak-akak, adik-adik, makcik-makcik, nenek-nenek tak dah kan, nenek-nenek tak pakai ni. So kita akan ada, biasalah switch kita ada, dan kita nak ada smart hub. Okey. Sebab apa saya share yang ni? Sebab untuk yang Amazon Alexa tadi, untuk punya cooking coaching dia tak berapa okey dan limited sangat. Yang ni insya-Allah banyak. So dia untuk control smart home, kita boleh kawal satu rumah tadi untuk tengok kita punya doorbell punya kamera, kita nak tengok CCTV, kita nak tengok apa-apa lagi lah. Kalau ada baby kan, ada kamera kat bilik baby kan, Muhammad Saleh kan. Baby kat bilik lain kita boleh tengok, atau tengok anak-anak main kat ruang tamu kita boleh tengok untuk kontrol kita punya smart home. Yang kedua, kita boleh tengok tadi cooking recipe, dan juga kita boleh follow dia punya step by step instruction. Beza bukannya kita tengok senarai bahan-bahan je, kita boleh follow step by step. Dia kata okey 5 minit tunggu, dia kata okey, lepas tu dia kata next step, dia akan tunjuk next step. Bukannya menu resepi saja, dia boleh tunjukkan step by step. Kita kata next, dia akan next. Kita next, dia akan next. Itulah kelebihan gunakan Google Nest Hub. Harga berapa? Google Nest Hub saya cakap tadi, harga dalam lingkungan 300 ke 400. Ada yang memang sampai 500. Tapi dia untuk produk ni, ada orang jual mahal, ada jual murah. Biasalah, kalau kita pandai nego, dapat murah lah. Tapi saya dapat harga dalam RM300 lebih je. Okey. So bayangkan kalau harga 300.5, Swiss tadi dalam harga RM60, RM70, RM60. So kita modal untuk dapur tadi dalam 400. Anggaran RM400. So 200.5 campur 400 berapa? 600.5. Sampai 1,000 tak? Belum sampai 1,000. Okey. So sekarang ni kat bilik kita. Kat bilik mungkin ada orang nak ada yang sebelah kiri tu. Yang sebelah kiri tu apa dia? Nest Hub tadi untuk kita tengok Netflix. Kita nak kawal satu rumah lagi untuk bagi voice command, nak set alarm kan, nak tidur, kita boleh cakap good night, nanti dia akan cakap okay good night. Do you want me to set your alarm? Dia akan tanya. Macam tu lah lebih kurang kan. Saya pun lupa lah. Biasa malam-malam bila kita good night, hey Google good night, nanti dia akan bagilah. Then dia set alarm pukul berapa kita boleh bangun. Dan dia akan pasang muzik untuk tidur. Muzik cengkerik. Rasa romantik nak tidur kan. Sedap.
Dan bila bangun pagi, kita boleh kata good morning, apa nanti dia bagi tu weather today apa semua apa. Kalau kita can you play my favorite music, dia akan pasang favorite music kita. Memang best lah. Boleh sembang ke dia? Sembang pun boleh nak tanya, do you know my birthday, date of birth? Dia akan tahu. Saya selalu tanya kadang-kadang kan, saja buat lawak kan. Are you funny? Nanti dia jawab lah. Macam-macam lah dia boleh buat kelakar kat kita. Dia cuba try. Buat magic pun boleh. Kalau nak tahu, boleh beli. InsyaAllah. Memang menarik lah. Yang kedua, untuk kawal aircon, TV ke soundbar dalam bilik. Contoh, kalau tak ada, tak apa. Kalau nak kawal aircon, pakai remote lagi pun boleh. Macam saya pakai sebab saya banyak device dalam bilik. Tengoklah berapa banyak kan. Semua masuk PS4 semua, saya kawal guna ni je lah. Okay. Kita gunakan Broadlink punya universal remote control. Dan tadi untuk yang switch, untuk lampu dan kipas, kita gunakan satu switch lah, yang 3 gang. Saya pakai yang 2 gang saja, lampu dan kipas. Dan floor lamp, lampu kat saya ni, lampu yang warna kuning belakang saya ni, saya pakai yang ni lah, soket. Tapi saya pakai yang 4 gang. Yang ni 1 gang pun boleh kita pasang, sebab mungkin pasang satu lampu je kan. So bagi command untuk nyalakan lampu tadi. Okay, settle. Itu contoh. So untuk bedroom, kalau kita nak memang bedroom kita macam saya fokus pada bedroom. So bedroom budget tadi untuk 300.5. Remote ni dalam RM50-60. So 400, RM50, 400.5, 400.5, RM20, RM30, 400.5, RM480. Baru dah 100,000 lebih sikit kan. 1,000, bukan 1,100, 1,200. Tapi sebab apa? Saya pilih ni. Kalau kat bilik kita tak nak ada display, kita nak ada just speaker, dia boleh tetap set alarm pun boleh lah. Kita letak speaker saja. Okey, letak speaker. Speaker macam mana yang masuk atas tadi mula-mula saya tunjuk. Ni. Speaker yang ni. Okey. Ni panggil Google Nest Mini. Ini kita share tentang Google sajalah. Untuk yang lain-lain tu insya-Allah ada masa kita akan share lagi. Okey. So bajet bawah 1,000, apa yang kita boleh beli? Kita boleh beli Google Nest Hub 1. Kita beli Google Nest Mini 2, satu kat bilik, satu kat ruang tamu. Google Nest Hub letak kat dapur. Contoh. Ini contoh saya lah. Kemudian 2 gang switch 3 unit, yang 2 gang switch macam saya kat ruang tamu pakai 2 switch. Kalau nak pakai 3 pun tak ada masalah, beza dia sikit je. Kat bilik pun boleh kan, dan kat dapur mungkin 3 je. Bilik anak-anak tak payahlah kan. Ni kalau nak tambah juga boleh. Yang ni kan saya kata harga dia lingkungan RM50 ke RM70 saja. Okey. Dan untuk unit universal remote control kita beli 2 unit. Satu dalam anggaran RM60. So boleh dapat juga RM50 bergantung pada supplier. Saya kata tadi. So yang ni boleh 2. So seterusnya smart socket. Satu je lah. Smart socket ni kita jarang guna. Mungkin ada orang lain guna. Yang ni saya tak guna. Saya tak cerita pasal yang TV yang bukan smart TV, dia ada Android TV semua tu kan. Kita tak cerita. Ni kita cerita yang dah ada. Jadi kita just nak upgrade sistem di rumah kita. Bukan kita nak beli device baru. Kita cuma upgrade sistem untuk jadikan rumah kita sebagai smart home. Device lain macam home appliance yang lain kita tak ceritalah. Nak tambah TV lain, tu lain. Itu cerita lain lah. Okay. So that's all for today. Itu saja yang saya nak kongsikan. Kalau nak buat demo, saya boleh tunjuk demo. Nak tengok app, saya akan share app sekejap lagi. Okay. Saya tunjuk sikit sebelum kita habis. Saya baca dulu komen kalau ada apa-apa. Takut saya terlepas kan. Biasalah Facebook kita bercakap tadi. Okay, tak ada apa-apa. So saya tunjuk sikit lah. Kita tengok sikit daripada kamera. Kamera ni tak nampak lah. Actually saya ada share kamera tadi, tapi kamera tu tak nampak daripada sistem lah. Okay, kita tukar. Tukar kamera. Okay, saya tukar kamera dulu supaya nak tunjuk demo. Okay, boleh nampak Saya tukar kamera. Okay, sekarang kamera ni fokus pada ni kamera lain saya pakai untuk buat demo. Okay, contoh saya set aircon dia akan keluar. Hey Google, set aircon temperature to 20 degree. Okay, nampak So dia akan hantar gunakan. Okay, setting aircon to 20 yang degrees. nampak hitam saya pegang ni, dia akan hantar gunakan yang hitam ni. Universal remote control. So kita boleh Thunder by Imagine Dragons, sure. Playing on YouTube Music. Dia pasang music. Okay. Kalau kita Playing the music on YouTube Music.
Sebab saya cakap tadi, dia dengar kan. So contoh kita nak kawan lampu yang ada. Ni lampu light lampu ada 3, kat bilik ada 2, kat ruang tamu ada 1. Saya nak offkan dekat bilik, kita tekan off saja dulu off. Boleh, off lah, kita boleh tekan button kat sini. Ataupun kita boleh, ni nampak internet connection ada slow sikit, jadi tu masalah. Kita dah padam, yang lain sini boleh, kita nak pakai voice pun boleh. Okay, kita nak handphone pun boleh. So saya masukkan ke sana, saya onkan gunakan handphone. Okay, kita buka apps dia tadi, Google Home, kan, Google Home. Ni Google Home, nampak saya punya screen, dah off, saya nak onkan bedroom light. Saya onkan saja. So, nyala. So, nampak dah terang bilik saya. Okay. Sekarang ni saya dah onkan, gunakan apps boleh, command boleh, gunakan smart hub pun boleh. Okay, tadi saya kata nak tengok menu kan. Hey Google, show me how to cook chicken curry. Playing Teach Me How to Cook with Chef Mbombi on YouTube. Ni dia tunjuk kat YouTube pun boleh. Okay. Kalau nak tunjuk video, dia akan tunjuk kat YouTube. Kalau nak tengok step by step, show me the step by step, dia akan tunjuk step by step lah. Okay. Internet saya slow sikit, minta maaf kan. Ni agak perlahan sebab saya gunakan ni yang saya kata daripada YouTube, dia akan tunjuk macam ni. Okay. Kalau kita kata show me how to cook step by step kan. Hey Google, pause. Okay, pause. Sekarang kita nak tengok daripada YouTube. Hey Google, show me step by step how to cook rice. Biasa je lah. Saya nak masak nasi je lah. Kan? Tengok. Tapi ini internet sebab lambat sikit, dah akan lambat lah. Here are some recipes I found. Okay, kita boleh tekan dan dia akan, kita ada cookbook, kita ada recipe kan, nak buat rice, ni macam je dengan nasi lah, boleh pilih. Ni contoh untuk orang yang guna kat dapur kan, boleh tekan, pilih, dia akan tunjuk step by step. Okay, saya memang tak guna sangat lah kalau untuk makcik-makcik, akak-akak kan, nak pakai, memang baguslah. Sini dia agak gangguan sekali kan, kita akan laju. Saya cek internet di rumah ni ada kurang 7 Mbps. 7 Mbps. Sorry, it looks like your cookbook doesn't have any recipes yet. Buku saya, sebab saya tak ada update dalam buku saya tu, saya punya cookbook. Tapi kalau saya nak tengok yang dalam tu, okey dia tunjuk. Sekarang kita boleh start cooking. White rice kan? Kita start cooking. There are 7 steps. I'll read them one by one. When you're ready to hear more, you can say next step. Okay. First step, rinse the rice in a sieve 3 times or until the water runs clear. Itu contoh lah. Okay. Hey Google, turn off bedroom light. Okay, kita matikan lampu. Lepas tu kalau contoh kita nak hidupkan after 2 minit. Saya katakan, hey Google, turn on yellow lamp after 2 minutes. Lepas 2 minit. So kalau kita tengok online. Okay, 2 minit nanti. Your name is Asik. Okay, it's okay. Hi Google. Bye. So dia kadang-kadang mengganggu sikit lah sebab apa? Goodbye. Kita boleh habiskan lah untuk kita punya sesi petang ni. So saya harap apa yang saya kongsikan tadi memberi manfaat lah kepada kawan-kawan semua yang dekat luar sana. Pada yang nak bertanya lepas ni, insyaAllah kita boleh jumpa kat office ataupun orang luar nak tanya boleh PM saya, boleh melalui Facebook saya atau WhatsApp, insyaAllah. Boleh kan boleh tanya kat Facebook saya lah, boleh cari saya saja Muhammad Asik Hamdi, insyaAllah kita akan jumpa. Boleh tanya apa-apa berkaitan dengan smart home yang mana saya boleh bantu, insyaAllah saya akan bantulah.
Tapi kalau minta quotation ke apa, insyaAllah jugalah. Buat masa ni saya ada juga prepare quotation. Ada 2 quotation yang tengah nak prepare. Belum siap lagi lah. Sebab bergantung pada permintaan kan. Kadang-kadang kita buat berdasarkan permintaan tuan rumah. Kalau rumah tu baru, harga dia macam mana. Rumah tu dah set up, kita nak just nak tambah untuk smart home, kita kena check, saya kata tadi, kita kena check dulu kondisi rumah tadi, apa yang ada, apa yang perlu dibeli kan. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ni. Saya lupa nak hidupkan apa ini pula. Hey Google, turn on white lamp. Yang ni kalau internet sikit hambat hidup dah, lampu dah terang. Okey. So kita tukar balik kamera. So saya harap itu saja perkongsian saya pada hari ini dan memberi manfaat kepada semua. Kalau salah silap tu saya minta maaf. Setelah kita sama manusia, sering tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Dan mana yang saya tak sempat nak cover tu, insyaAllah kita mungkin boleh buat siri kedua, ketiga kan. Takkan sehari dah pandai semua kan. Kita buat bersiri dah pula lepas ni. Mungkin nak set up benda lain lagi kan, yang lebih advance lagi, insyaAllah kita akan cuba kongsikan. Kalau ikutkan untuk yang dia ada smart thing, saya nak share tapi betul makin advance lah. Sebab apa? Lampu kalau banyak-banyak, kita tak nak kita punya internet congested. Kalau biasanya, contoh macam device ni yang saya gunakan, Unify Air, dia maksimum hingga 64 devices. Jadi contoh satu lampu tadi dah satu device, kipas ada satu device kan. Satu tu lah satu device. Kalau banyak, jadi dia akan ganggu sikit lah. So kita akan pakai SmartThing ataupun kita gunakan yang Zigbee. Jadi dia tak mengganggu pada internet rumah kita. Yang tu akan datang insyaAllah kita kongsikan. Jadi untuk bajet yang RM1,000 tadi, masing-masing boleh cek poket masing-masing dan cuba nilaikan sendiri mana yang perlu dan mana yang sesuai untuk rumah kita. Itu saja daripada saya. Tak ada apa-apa komen, tak ada apa-apa pertanyaan. Kalau tak ada apa-apa, kita dah boleh tamatkan lah. Masa pun dah 40 minit. Dah ambil masa sikit. Okay. So, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.